Assalamualaikum, kami dari BITC Kumpulan 3 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Perkembangan Teknologi Robotik kepada Manusia. Pengenalan, teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih dari satu tarifan. Tarifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Tarifan yang kedua ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan dan menyelesaikan masalah manusia dalam kehidupan seharian. Perkataan teknologi berasal dari Greek iaitu tekne dan logia. Tekne yang bermaksud seni, kemahiran atau perekaan, manakala logia bermaksud pembelajaran atau kajian. Teknologi digunakan pakai sama ada secara umum atau dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang perubatan dan juga bidang pembuatan. Latar belakang: robot, sebuah elektromekanik atau biomekanik peranti yang boleh melakukan autonomi atau tugas terancang. Robot boleh melakukan tugas-tugas yang terlalu berbahaya atau sulit bagi manusia. Robot juga boleh melakukan kerja yang berulang-ulang. Perkataan robot diperkenalkan oleh penulis Republic Z iaitu Karl Čapek dalam lakonannya Rossum Universal Robot pada tahun 1920, manakala perkataan robot pertama kali digunakan oleh Isaac Asimov dalam cerpen pendeknya iaitu Alasannya Bukan-Bukan pada tahun 1941. Robot merujuk kepada pelbagai mesin. Ciri-cirinya ialah melakukan gerakan dan melakukan tugas fizikal. Robot mengambil berbagai bentuk, mulai dari humanoid ke industri. Robot boleh dikawal secara langsung oleh manusia. Robot juga bertindak sesuai dengan keputusan mereka sendiri. Ada setengah robot yang dikendalikan oleh komputer pra-diprogramkan. Al-Jazari atau nama penuhnya Ibnu Ismail Al-Jazari. Beliau memainkan peranan penting dalam menemukan sistem robotik. Beliau diberikan gelaran Papa Robotik. Antara aspek penting dalam mesin Al-Jazari ialah mekanisme, komponen, idea-idea, kaedah dan juga ciri-ciri reka bentuk. Pada tahun 2020, sebuah syarikat tempatan iaitu DF Automation and Robotics menciptakan satu robot iaitu Makcik Kia 19. Tujuan robot ini diciptakan adalah untuk membantu kaki tangan dan perubatan di negara merawat pesakit COVID-19. Robot ini berfungsi untuk menghantar makanan dan ubat-ubatan ke bilik pesakit. Robot ini diciptakan dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM, Hospital Kansala Tunku Mukris dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI. Jumlah kos untuk membangunkan MCK-19 ialah mencecah RM200,000 setiap satu. MCK-19 menggunakan teknologi Zalfa dan boleh menampung berat sehingga 300 kg. MCK-19 yang pertama telah pun dihantar ke Hospital Kansala Tunku Mukris. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah ialah salah satu elemen penting dalam setiap kajian yang dilakukan. Ia merupakan isu atau masalah yang ingin dikaji dalam sesuatu penyelidikan. Pernyataan masalah dapat memberikan gambaran jelas mengenai sesuatu isu dan kaedah untuk penambahbaikannya. Isu utama dalam penyelidikan ini ialah untuk mengenal pasti kebergantungan manusia terhadap teknologi robotik. Masyarakat yang gemilang ialah masyarakat yang dapat menyesuaikan diri dengan pembangunan pesat teknologi kini termasuklah teknologi robotik. Kita semua sedia maklum bahawa di era moden kini kebanyakan kerja-kerja dilakukan oleh teknologi robotik sama ada kerja ringan atau berat. Tidak dapat dinafikan bahawa teknologi robotik sangat membantu manusia bahkan negara di seluruh dunia dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, kebergantungan yang terlampau terhadap sistem robotik mampu memberikan impak yang negatif kepada masyarakat hari ini seperti menyebabkan kekurangan pengambilan pekerjaan dan sebagainya. Oleh itu, penyelidikan ini akan mengkaji mengenai kesan teknologi robotik terhadap persekitaran dan manusia dan juga cabaran yang dihadapi akibat penggunaan teknologi robotik. Kajian perlu dilakukan untuk mengenal pasti punca, cabaran dan strategi untuk mengatasi kebergantungan manusia terhadap teknologi robotik. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji perkembangan teknologi robotik kepada manusia. Objektif pertama dari kajian ini ialah mengenal pasti kebaikan-kebaikan dibawa kepada manusia sekiranya teknologi robotik semakin berkembang. Dengan kajian ini, masyarakat akan lebih memahami fungsi-fungsi sebenar teknologi robotik dan kebaikannya. Objektif kedua ialah mengkaji cabaran yang dihadapi oleh manusia sekiranya teknologi robotik semakin berkembang. Dengan itu,
kita akan mengetahui cabaran-cabaran yang dihadapi jika teknologi robotik semakin berkembang dan cara-cara mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Metodologi kajian. Pada bahagian ini akan menerangkan kaedah-kaedah yang diguna pakai dalam penyelidikan kajian serta menjadikan kajian lebih sistematik dalam mencapai objektif dan membantu memahami lebih terperinci berkaitan cara pengkajian dijalankan. Antara kaedah yang digunakan adalah soal selidik secara atas talian. Beberapa bentuk soalan yang berkaitan dengan kajian telah diajukan kepada responden dan kemudiannya diedarkan melalui pautan Google. Selain itu, kami juga mendapatkan maklumat daripada bahan bacaan di internet dan surat khabar. Bahan-bahan ini banyak membantu kami dalam menghasilkan kerja khusus ini. Definisi kata kunci. Kata kunci bagi kajian kami adalah perkembangan teknologi, robotik dan manusia. Kata kunci yang pertama ialah perkembangan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, Kamus Praja edisi kedua, perkembangan ialah keadaan atau hal yang berkembang. Maksud teknologi menurut Kamus Bahasa Melayu, Kamus Praja ialah ilmu tentang cara mencipta barang-barang dalam perusahaan seperti jentera dan lain-lain. Definisi robotik menurut Kamus Bahasa Melayu, Kamus Praja edisi kedua ialah bidang sains yang berkaitan dengan reka bentuk, pembuatan, penggunaan dan sebagainya yang berkaitan dengan robot. Kata kunci yang terakhir, kajian kami ialah manusia. Menurut Kamus Bahasa Melayu, Kamus Dewan edisi keempat, manusia ialah makhluk yang mempunyai akal budi, insan, orang adapun jenis yang tinggi sekali antara segala haiwan. Terhadap impak teknologi robotik kepada manusia, seramai 36 responden telah memberi kerjasama untuk melaksanakan kajian ini dengan memberi respon di Google Form. Rajah di bawah menunjukkan latar belakang responden berdasarkan umur. Berdasarkan jadual 1 dan rajah 1 di atas, terdapat 4 pecahan lingkungan umur antara 36 orang responden. Pecahan umur ini dipilih untuk mendapatkan pandangan yang berbeza untuk kajian ini. Majoriti responden yang mengisi borang ini berumur antara 19 hingga 29 tahun. Dengan seramai 31 orang iaitu 86.1% daripada jumlah 36 responden. Seterusnya, lingkungan umur bawah 19 tahun dan umur 30 hingga 39 tahun mempunyai bilangan responden yang sama, iaitu seorang bersamaan 3.3% masing-masing. Responden yang berumur 40 tahun ke atas pula adalah sebanyak 3 orang iaitu 7.3%. Seterusnya ialah latar belakang responden berdasarkan jantina. Rajah 2 menunjukkan jantina responden iaitu lelaki dan perempuan. Jumlah bilangan responden perempuan adalah lebih banyak berbanding responden lelaki, iaitu seramai 27 orang, manakala lelaki 9 orang bersamaan 75% dan 25% masing-masing. Seterusnya, latar belakang responden berdasarkan sektor pekerjaan. Berdasarkan rajah di sebelah, terdapat 4 kategori yang telah memberi respon terhadap kajian ini. Pelajar mempunyai peratusan tertinggi adalah 4 kategori tersebut iaitu 75%, 7 orang, manakala golongan yang tidak bekerja mempunyai peratusan terendah 2.8% iaitu seorang sahaja. Analisis pandangan responden terhadap teknologi robotik kepada manusia. Kesan teknologi robotik. Pengkaji telah menyediakan 3 soalan kepada responden. Jumlah responden adalah seramai 36 orang. Hasil soal selidik pengkaji telah menyediakan jadual yang menunjukkan skor responden terhadap kesan teknologi robotik kepada manusia yang terdiri daripada 3 soalan. Kebaikan dan keburukan robotik. Antara pandangan yang diberikan oleh responden mengenai kebaikan penggunaan robotik ialah robotik memberikan kebaikan kepada kita semua dengan memudahkan kerja manusia. Selain itu, melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Seterusnya, robotik dapat menjimatkan masa dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Dan akhir sekali, robotik dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien dan sistematik. Berdasarkan jawapan yang diberikan responden untuk keburukan penggunaan robotik ialah manusia akan kehilangan pekerjaan, lalu pengangguran di negara kita juga meningkat. Selain itu, manusia akan terlalu bergantung kepada penggunaan robotik dalam melaksanakan tugasan. Peran teknologi robotik di masa kini.
Jadual di sebelah menunjukkan hasil soal selidik pengkaji yang menunjukkan skor responden terhadap cabaran teknologi robotik kepada manusia. Selanjutnya, pendapat responden. Pengkaji telah mengemukakan soalan kepada responden. Setengah responden memberikan jawapannya. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa banyak teknologi yang digunakan bagi menggantikan pekerjaan seperti mesin dinding pada masa kini. Selain itu, penggunaan teknologi robotik dalam pelbagai industri dapat menjimatkan masa dan kos. Responden juga menyatakan bahawa telah terbukti dalam sejarah revolusi industri di mana kebergantungan manusia terhadap teknologi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam semua sektor. Sesetengah responden memilih tidak sebagai jawapan. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa tidak semua lapisan golongan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memiliki akses kepada teknologi robotik. Selain itu, tidak semua tenaga manusia boleh digantikan dengan teknologi robotik kerana tenaga manusia juga akan diperlukan dalam melaksanakan sesuatu tugasan seperti pekerjaan nelayan. Di samping itu, responden berpendapat bahawa robot masih memerlukan tenaga manusia dalam penciptaannya atau penambahbaikan bagi teknologi robotik. Antaranya ialah meningkatkan kecanggihan dalam teknologi robotik dan menambah peluang pekerjaan. Selain itu, menggunakan teknologi robotik dalam sektor tertentu sahaja. Terdapat responden yang bercadang bahawa teknologi robotik tidak harus disalahgunakan kerana amat penting kepada manusia. Cadangan yang diberikan oleh responden untuk penggunaan teknologi robotik ini ialah peluang pekerjaan untuk manusia mesti ada supaya kadar pengangguran tidak akan meningkat disebabkan oleh kemajuan teknologi robotik yang menggantikan pekerjaan yang sedia ada. Seterusnya, penggunaan robot sangat diperlukan untuk tugas yang di luar kemampuan manusia. Di samping itu, dengan menambahkan fungsi yang lebih banyak kepada teknologi robotik. Antara cadangan penambahbaikan yang diperoleh daripada responden melalui soal selidik termasuklah meningkatkan kecanggihan teknologi robotik. Kecanggihan teknologi robotik perlu ditingkatkan agar ia dapat berfungsi secara fleksibel seperti manusia. Melalui Harimau Sesat tahun 2016, robot secara tepat adalah sistem atau alat yang dapat berperilaku atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudahkan kerja manusia. Robot hanya dapat melakukan kerja yang telah diprogramkan dalam sistemnya, tetapi bukan semua kerja yang diperlukan oleh pemiliknya. Robot hanya mampu mengesan kata-kata kunci dalam satu perbualan, namun ia tidak dapat memahami inti dalamnya. Salah satu responden mencadangkan bahawa saya berharap teknologi robotik dapat memahami arahan manusia dengan lebih tepat. Yusri Yusof menyatakan bahawa walaupun proses perbankan boleh dijalankan secara automatik, tetapi terdapat juga bidang yang memerlukan keupayaan manusia dan tidak dapat diganti oleh robot. Salah satu langkah penambahbaikan teknologi robotik adalah menjalankan penyelidikan dan pembangunan taraf kualiti komponen-komponen robot yang akan digunakan dalam teknologi ini dapat dipertingkatkan. Apabila menggunakan komponen robot yang akan berkualiti dan kos rumput yang rendah, maka kos pengeluaran bagi teknologi robotik akan menjadi rendah. Melalui soal selidik, sebanyak 5 orang responden kurang setuju dan 31 orang responden setuju. Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan institut di Malaysia masih menggunakan tenaga manusia berbanding dengan tenaga robotik. Dengan sebabnya, penggunaan teknologi robotik ini memerlukan kos yang amat tinggi. Langkah penambahbaikan yang seterusnya ialah pekerja boleh menerima kursus atau latihan supaya mereka mahir dalam mengawal teknologi robotik. Dengan ini, pekerjaan mereka dapat dikekalkan dan kadar pengangguran boleh dikurangkan. Menurut soal selidik, seramai 7 orang responden kurang setuju dan 29 orang responden setuju. Selain itu, manusia seharusnya menuntut ilmu pengetahuan yang lebih profesional supaya dapat menguasai teknologi robotik. Hal ini adalah amat penting supaya manusia tidak akan terlalu bergantung kepada teknologi robotik pada masa yang akan datang. Terdapat seorang responden tidak setuju, 6 orang responden kurang setuju dan 29 orang responden setuju. Objektif kajian kami terhadap tajuk perkembangan teknologi robotik kepada manusia berjaya dicapai.
kerana dapat mengenal pasti kebaikan-kebaikan teknologi robotik terhadap manusia sekiranya teknologi robotik kian berkembang, dan seterusnya dapat hasil kajian terhadap cabaran yang dihadapi oleh manusia sekiranya teknologi robotik semakin meningkat. Oleh itu, negara Malaysia boleh menghasilkan teknologi robotik, tetapi hendaklah dengan menggunakan kos yang rendah dan tidak melebihi bajet belanjawan negara. Selain itu, penghasilan robot hendaklah pada sektor pekerjaan yang tertentu saja supaya dapat minimum kebergantungan manusia terhadap robot. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan robot hendaklah terkawal supaya peluang pekerjaan masih ada dan ia tidak dapat memberikan kadar peningkatan pengangguran di negara ini bertambah meningkat.